Pengurusi KRT dan semua ahli jemaah yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini Allah memberi kita nafas, memberi kita ruang untuk sama-sama kita menghadirkan program Bidaman Taman Syurga Allah ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, pada hari ini kita sekali lagi akan merimain diri kita balik, ya. Sebab kita sebagai manusia ni al-insan. Insan ni maknanya pelupa. Kita mudah lupa, tergelincir daripada landasan yang sebenar. Jadi untuk naik semula tu kita perlukan kekuatan. Kita perlukan satu anjakan paradigma, kan? Untuk buat sesuatu itu mesti ada satu anjakan. Jadi insya-Allah pada malam ini sekali lagi kita lembutkan hati kita, kita fokus betul-betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Mujibur Rahman, insya-Allah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu iza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya kita telah pun selesai berada di dalam hari raya Aidil Adha dan juga hari tasyrik yang memperingatkan kepada kita pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya yang taat dan patuh tanpa belah bahagi dan tanpa mempertikaikan walaupun perintah itu tidak logik akal, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan anak dan juga isteri di bumi yang kering patah. Satu benda yang tak masuk akal, memisahkan anak dan juga isteri. Tapi oleh kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah tanpa bertanya, ya Allah, Mekah pada waktu itu tak ada orang, bagaimana aku perlu meletakkan anak dan juga isteri aku? Tetapi Nabi Ibrahim tak kata begitu, dia pergi hantar saja. Lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku letakkan anak isteri aku di bumi yang kering kontang, yang tiada tumbuh-tumbuhan. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, jadikanlah isteri dan juga anak aku ini manusia yang sembahyang. Waj'al afidatan, dan jadikanlah hati-hati mereka, hati-hati manusia cenderung dan kasih kepada mereka. Warzuqhum minas samarat,
dan rezekikanlah kepada mereka buah-buahan, la'allahum, moga-moga yashkurun, mereka menjadi manusia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda manusia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendirikan sembahyang. Sebab itulah dikaitkan dengan 3 perkara. Yang pertamanya menjadi manusia yang sembahyang. Yang kedua menjadikan hati-hati manusia cenderung dengan sikap, tingkah laku, akhlak yang baik. Juga di antara tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia mendapat rezeki daripada Allah lalu dimuji Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, Nabi Ibrahim AS tinggal anak isterinya. Apa yang berlaku setelah daripada itu, penduduk Mekah daripada 2 orang, anak dan juga isterinya, menjadi ramai apabila kabilah Bani Jurhum yang datang dan menetap di situ. Kemudian Allah Ta'ala uji lagi. Diuji untuk sembelih anak, pun tak kata apa. Serah pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama, ketika keduanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, dan diletakkan kepala anaknya ke bumi lalu untuk disembelih. Maka seruan daripada langit menyatakan qad saddaqta ru'ya. Sebagai ulama kata seruan daripada celah-celah bukit, qad saddaqta ru'ya, benarlah mimpi kamu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab, daripada perkataan Abun Rahim, maksudnya ayah yang penyayang. Oleh kerana dia sayang kepada anak, kepada isterinya, maka hak sayang inilah hak Allah Ta'ala nak uji. Maka dengan sebab itulah manusia ni Allah Ta'ala jadikan harta benda dia sayang, maka Allah Ta'ala uji dengan harta benda. Harta benda dibuat Allah Ta'ala jadikan satu ujian, sehingga kan manusia yang mati, apabila kalaulah dia boleh ditangguhkan kematian dia, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, kalau kau boleh tangguh sedikit je untuk aku hidup, fa asaddaq, aku nak bersedekah. Dia tak ada kata aku nak umrah, kata aku nak sembahyang, aku nak kahwin lain, tak ada. Yang adanya fa asaddaq, sedekah. Mengapa? Para ulama menyatakan bahawa sedekah ini sangat besar, sehingga kan bila manusia mati, manusia akan nampak sedekah lah yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia benda yang sangat disayangi oleh manusia. Zuyyina linnas hubbus syahwat minal nisa wal banin wal qanatir muqaddamah wal khayl, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada manusia di mana kehendak ni hubbus syahwat minan nisa wal banin, yakni isteri, anak-anak, kemudian harta benda termasuk kuda, kenderaan dan seumpamanya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala nak uji kepada semua manusia. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ummati fitnah. Tiap-tiap umat itu ada fitnah. Fitnah ni makna ujian. Wa fitnatul ummati al-mal, dan ujian bagi umat aku adalah harta. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala uji. Dan harta ini, ketika mana manusia tiada harta wang ringgit, maka anak isteri merupakan harta yang sangat berguna. Binatang ternak merupakan harta yang sangat berguna dan juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam inilah kerja buatnya hari ini diikuti oleh jemaah haji di Mekah. Dan setiap daripada perbuatan haji itu ada falsafah dia. Di antaranya tawaf. Tawaf ni dia ada falsafah dia. Yang pertamanya pusingan tawaf, merupakan pusingan fitrah dia panggil. Melawan arus jam ini merupakan fitrah, pusingan bumi pusing begitu, darah manusia pusing begitu, dan banyak pusingan-pusingan yang Allah Ta'ala jadikan semuanya lawan arus jam. Dia lawan jam. Kemudian dia 7 kali pusing ini juga sebahagian daripada angka yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Dalam Al-Quran pun ada Allah
Subhanahu wa taala menyebut perkataan angka 7. Di antaranya sab'a samawat, 7 lapis langit. Kemudian 7 lapis bumi. Kemudian sab'atu abhur, 7 lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang yang di surah Al-Fatihah. Dan angka 7 inilah yang menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala dia kaji. Kemudian daripada tawah yang 7 ini, ulama meletakkan falsafah di antaranya bahawa kehidupan manusia dah seminggu 7 hari. Bermula orang tawah ni daripada Hajar Aswad dan dia akan temu balik dengan Hajar Aswad. Maknanya kehidupan manusia ni dia akan temu balik di segi apa-apa yang manusia miliki, apa-apa manusia buat di atas muka bumi ini pun dia akan bertemu balik. Maksudnya sama ada dia bertemu di dunia ini ataupun bertemu di akhirat, di segi pahala-pahala yang dia buat di atas muka bumi, dia akan berjumpa dengan apa yang dia buat. Kerana tiap-tiap sesuatu yang manusia buat akan dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan tawaf ini sebahagian daripada suatu ibadah yang sangat istimewa. Sebab itulah tawaf ni hanya dikira sebagai ibadahnya adalah ketika manusia berada di samping Baitul Haram. Tak boleh pasal malam pusing tawaf sampai malam nak pahala seperti mana pahala tawaf di Mekah tak jadi. Dan Kaabah ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebahagian daripada pusat bagi bumi ini. Bumi ini jadi pusatnya, dan pusatnya adalah Mekah Al-Mukarramah yang di Kaabah itu. Cuma baru-baru ni apabila berlaku tragedi di Mekah, di Mina, jadi ada yang tanya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Perkataan wa hadzal baladil amin sumpah demi Mekah yang aman. Jadi orang pergi Mekah tak aman, mati. Mula mati 100 orang, dia mati sekat 1000 orang. Jadi mana amannya? Maka aman yang pertamanya aman daripada Dajjal, yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Dajjal tidak akan masuk ke dalam dua bumi, yang di Mekah dan juga Madinah. Ada malaikat yang menjaganya. Kemudian aman juga dengan makna bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidak boleh pembunuhan berlaku di dalam. Adapun musibah yang berlaku itu bukan keadaan pembunuhan. Membunuh ni seorang yang membunuh seorang. Adapun kematian itu tidak jadi masalah kerana dia kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ada orang yang tidak Islam, dia kata macam mana dia kata Tuhan, rumah Tuhan ni. Jadi pasal apa Tuhan nakkan ada kematian seumpamanya? Jawapannya tidak ada apa yang yang pelik bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala boleh buat segala-galanya. Sehingga kan dalam hadis kursi menyatakan seandainya manusia dan juga jin, daripada awal manusia, daripada awal jin sampailah yang terakhir, awal yang terakhir manusia, yang terakhir jin ini berhimpun di dalam satu padang yang sangat luas, menyatakan kufur kepada Allah, sikit pun tidak luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seluruh jin, seluruh manusia daripada awal sampai akhir berhimpun di satu padang dan menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semua sekali, seorang pun tak ada kufur kepada Allah, sikit pun tak berganjak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lain manusia kalau orang ramai sokong dia, dia sebab. Kalau tak ramai dia jadi lemah sikit. Tapi Allah walaupun ramai mana pun segitulah, tak berganjak, tak adalah kembar je dah. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa penuh dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh apa sahaja yang dikehendaki. Sehingga kan Kaabah nanti mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kaabah juga akan runtuh pun tidak jadi masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itulah usia yang ada pada manusia ini, maka perlulah manusia meletakkan bekalan. Bila kita melihat setiap saat bergerak, berjalan, menghasilkan minit, menghasilkan jam, menghasilkan hari, minggu, semua sekali
Masa ini sebenarnya bukan lihat pada masa, bukan lihat pada tuanya umur dunia ini, tapi melihat kepada amalan kita sejauh mana, sebanyak mana yang telah pun kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sambung hadis yang kelima, tajuknya umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan juga Nasrani. Hadis an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Rawahu Muslim. Di antara tanda-tanda hari kiamat, peristiwa akhir zaman di mana umat Islam akan mengikuti langkah-langkah Yahudi dan juga Nasrani. Yahudi kita tahu umat ia dinisbahkan kepada anak Nabi Yaqub alaihissalam. Anak Nabi Yaqub alaihissalam ini ada seorang namanya Yahuda. Dia yang paling berpengaruh di dalam adik-beradiknya. Jadi orang-orang yang mengikuti dia dipanggil Yahudi. Yahudiyah itu adalah yang nisbah. Umpamanya orang Bukhara, jadi dia nisbah kepada kampungnya jadi Bukhari. Di antara ia dinisbahkan kepada kampung umpama Kelantan Al-Kelantani pun. Jadi begitulah juga Al-Yamani dan seumpamanya. Jadi Yahudi dengan Bani Israel ini sama ataupun tidak? Sama ya sebenarnya hakikat di segi bahasanya. Bani Israel maknanya anak Nabi Yaqub alaihissalam. Bani anak, Israel gelaran Nabi Yaqub alaihissalam. Ada yang menyatakan Israel hamba Allah yang suka berjalan malam. Jadi Nabi Yaqub memang dia berjalan pada waktu malam. Dia lebih suka berjalan pada waktu malam, Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi anaknya di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ada Bunyamin, kemudian Yahuda dan beberapa orang lagi anak yang Allah Subhanahu wa taala sebut kisah mereka di dalam surah Yusuf, bagaimana perancangan adik-beradik yang begitu cemburu apabila Nabi Yaqub alaihissalam mengasihi Nabi Yusuf alaihissalam lebih daripada adik-beradik yang lain. Adapun Yahudi nisbah kepada yang pro kepada anak Nabi Yaqub yang bernama Yahuda. Itu di antaranya. Dan akhirnya Yahudi ini dia adalah bangsa, nisbah pula kepada bangsa Yahudi. Di segi agama pun dipanggil agama Yahudi. Itu Nabi SAW menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini ada yang terjemah suci, tapi ulama kata terjemahlah fitrah ini maksudnya boleh menerima sesuatu. Boleh menerima sesuatu. Maksudnya tiap-tiap bayi yang lahir itu dia boleh menerima sesuatu. Fa'abawah, kedua ibu bapanya lah yang nak mencorakkannya, sama ada nak yuhawidani, menjadikan dia Yahudi, atau yunasirani, menjadikan dia Kristian, ataupun yumajisani, menjadikan dia Majusi, penyembah api. Kemudian Nasara, Nasrani ataupun Nasara ini. Nasara ini sebahagian ulama menyatakan asalnya adalah pembantu pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang menyatakan Nasara ini diambil dari perkataan Nazarah, yakni sebuah kebun di mana Maryam alaihissalam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, ketika dia difitnah, dia mengandung, dia melahirkan diri dan dia duduk dalam kebun yang bernama Nazarah. Ada kata Nazarah, ada kata Nasarah, yakni sebuah nama kebun. Maka pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam dinamakan Nasrani. Itu di antaranya. Jadi paling mudahnya Yahudi ini adalah umat
yang mana kitab mereka adalah Nabi, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, dan Nasrani ini umat Nabi Isa AS. Itu di antaranya. Adapun hari ini Yahudi dan juga Nasrani yang dulunya disebut sebagai Ahlul Kitab. Maknanya zaman Nabi Yahudi boleh berkahwin dengan orang Islam boleh berkahwin dengan Yahudi. Maknanya Ahlul Kitab, sembelihan mereka boleh dimakan dulu. Tapi hari ini ada yang menyatakan hari ini tak ada dah Ahlul Kitab. Hari kita ada dah Ahlul Kitab. Yang ada sekarang ni semuanya orang kafir. Ya, dikira Yahudi, Nasrani ni dikira sebagai yang tidak lagi boleh. Ini mengikut sebahagian ulama kerana pengamalan mereka terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun diselewengkan yang begitu jauh daripada apa yang sebenarnya. Cuma dalam akidah Yahudi, seorang Yahudi dia mesti membenci Islam. Ini di antara akidahnya. Seorang Yahudi dia wajib membenci seorang Islam. Seperti mana yang telah pun dinakalkan daripada ucapan Ibnu Umar. Ibnu Umar satu hari dia bermusafir dengan seorang Yahudi yang berjalan. Apabila dia pulang, sampai sahaja nak berpisah, dia kata, aku nak tanya kamu sikit. Dia kata, betul ke dalam ajaran Yahudi ni, seorang Yahudi yang betul-betul original Yahudinya, dia mesti benci kepada Islam. Jadi semenjak aku jalan dengan kamu pergi pulang ni, tak ada apa kamu aku lihat cakap baik, semua baik. Tak ada apa pun yang aku lihat kamu mencela dan seumpamanya. Lalu Yahudi itu minta maaf, dia kata, memang ya, dalam ajaran Yahudi seseorang itu mesti benci kepada Islam. Jadi kata Ibnu Umar, aku tak nampak yang kamu benci aku. Lalu Yahudi kata, minta maaf wahai Ibnu Umar, ketika kita berjalan kamu lihat aku sejak ke depan, sejak ke tepi, sejak ke belakang, ada lihat tak ada apa, tak ada masalah. Bukan nak pukul, bukan apa. Dia kata, itulah sebenarnya aku pijak bayang kepala kamu. Dapat juga dia kena buat gitu. Dia nak juga. Dia tujuannya supaya nak jadi orang Yahudi yang betul-betul hebat. Kena pijak kepala, tak apa-apa. Kepala betul pun, bayang-bayang kepala pun tak apa dah. Supaya dia tidak tertanggal daripada sifat Yahudi dia. Jadi maknanya Yahudi ini umat yang sangat jahat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menyebut, innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud. Dilaknat Bani Israel yang kufur melalui lidah Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Kerana mereka melakukan maksiat, kedurhakaan. Bahkan Yahudi pernah membunuh para anbiya alaihissalatu wassalam 300 orang satu hari. Mereka membunuh para nabi. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan nama Yahudi ini. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka Yahudi dan juga Nasrani sekali-kali tidak akan setuju, tidak akan redha sehinggalah kamu orang Islam ikut cara mereka, jejak langkah mereka, barulah Yahudi akan sedar dulu. Sebab itu hari ini gangguan-gangguan kepada semua ekonomi ke politik ke yang terkait dengan umat Islam, semuanya ada gangguan daripada Yahudi dan juga Nasrani. Maka hadis yang dibawa oleh Abi Sa'id, diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan, masyhur dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau belajar dalam bahasa Arab diberi ada nun kecil tu. Abi Sa'id ada nun kecil. Untuk kali bertemu dengan lam tu, maka dia pecahkan menjadi nun kecil. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di antara orang Ansar dan banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, la tattabi'unna, kamu akan mengikuti sunanal ladzina min qablikum. Sunan ini daripada perkataan sunnah. Kalau sunnah satu sunnah dia sunnatun. Kalau banyak dia panggil sunanun. Sebab itulah kita biasa dengar sunan
Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Sunnah itu maksudnya sunnah. Sunnah maksudnya jalan. Jadi kamu akan mengikuti banyak jalan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, sejengkal demi sejengkal. Mana ikut sikit-sikit, sejengkal demi sejengkal. Kemudian wazira'an bizira', sehasta demi sehasta, ikut. Maksudnya umat Islam akan mengikuti jejak langkah orang-orang yang sebelum daripada kamu, sedikit-sedikit sehingga menjadi banyak. Hari ini banyak, dari segi pakaian, dari segi penampilan, dari segi rambut, dari segi cara hidup, dari segi bercakap, bagai-bagai. Manusia yang Islam ini mewarisi daripada Barat, yakni daripada Yahudi dan juga Nasrani. Orang Yahudi dia beribadat pada hari Ahad, Yahudi pada hari Sabtu. Yahudi hari ibadat dia hari Sabtu. Di segi akidahnya, bahawa dia kata bahawa Allah Ta'ala menciptakan makhluk ni pada hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat habis. Yang terakhir daripada penciptaan ini, hari Jumaat, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam AS. Maka hari Sabtu Allah Ta'ala letih, kata Yahudi letih. Jadi mulailah letih ni cutilah, cuti Sabtu. Kerana apa? Kerana Yahudi cuti hari Sabtu untuk beribadat. Allah Ta'ala jawab dalam Al-Quran, wa ma massana min lughub, kami tak letih pun. Yahudi je pada letak Allah Ta'ala letih, kami tak letih. Adapun Kristian ini dia beribadat pada hari Ahad. Sebab itu cuti hari Ahad, sebab dia beribadat pada hari Ahad. Mengapa? Dia kata hari Ahad tu hari pertama sekali Allah Ta'ala cipta makhluk. Maka dengan sebab itu ulang tahun. Kalau ulang tahun perkahwinan, tengok tarikh kahwin, tahun depan, dia kira tahun. Jadi oleh kerana itu, tarikh 1 hari Ahad ini adalah hari permulaan Allah Ta'ala mencipta makhluk. Maka kita raikan hari Ahad, kira hari yang pertama, tarikh yang pertama Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Jadi dia ambil tarikh daripada mula. Sebab itu orang Kristian dia ambil tarikh mula, Nabi Isa mula lahir bila, maka dia ambil tarikh tersebut. Sebab itulah yang kita letak 2015 Masihi. Masihi itu maknanya merujuk kelahiran Nabi Isa AS. Maknanya Nabi Isa ni dia hidup di langit sana, dan umur Nabi Isa sekali 2015 tahun. Itu di antaranya. Jadi Islam ni Allah Ta'ala yang beri. Hari tak, Nabi tak pilih hari, tetapi Allah Ta'ala beri kepada umat Muhammad SAW ini adalah hari Jumaat. Sebab itu dalam Quran ada surah Al-Jumu'ah, surah Jumu'ah ada. Adapun Qul Huwallahu Ahad, itu bukan hari Ahad. Kata hari Ahad tu, cuti hari Ahad dia ada dalil Quran, Qul Huwallahu Ahad. Tu Ahad tu biasa. Jadi yang Quran dan Jumaat, hari Jumaat ini memang dalam Nabi SAW, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul Jumaat. Sebaik-baik hari terbitnya matahari adalah hari Jumaat. Mengapa? Fihi khuliqa Adam, diciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat. Hari Jumaat diciptakan Nabi Adam AS. Kemudian sebelah selepas daripada asal waktu diciptakan Nabi Adam AS. Dan pada waktu itulah Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Dan pada waktu itu juga Allah SWT turunkan Nabi Adam AS dari syurga, jatuh ke atas muka bumi ini. Pada masa yang sama, bagaimana boleh berlaku? Itu kuasa Allah SWT. Bukan Nabi Adam lama dalam syurga dah, sekejap saja. Dengan perbandingan waktu dunia ini, begitu sekejap, kemudian dikeluarkan daripada syurga. Dan kiamat berlaku pada hari Jumaat. Kiamat berlaku pada hari Jumaat. Nabi SAW. Sebab itu para ulama menyatakan bahawa binatang-binatang pada hari Jumaat ni, selagi mana tak terbit matahari, dia tak makan. Dia tak lalu nak makan, kan nak tunggu matahari terbit ke tak. Kalau terbit, baru dia makan. Kita matahari tak naik lagi, roti canai sekepit dah. Jadi dengan sebab itu, ini umat-umat yang terdahulu. Jadi Islam
hari ibadah Islam, hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari ilmu. Sebab itu para guru mengajar, ada kuliah-kuliah pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ni hari ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Taala mengajar Nabi Adam pada hari Jumaat lah. Namun semua sekali. Jadi hari Jumaat ni adalah hari ilmu. Para ulama atau perguruan ulama buka pengajian pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat lagi mereka ada kelas kuliah. Jadi kata Nabi SAW, umat aku ni akan mengikuti perjalanan umat-umat yang terdahulu sedikit demi sedikit. Shibran bi shibrin, sejengkal dalam bahasa Arab shibrin, sejengkal. Zira', zira' ni hasta. Hasta. Sebab itu ini merupakan kiraan bagi manusia zaman-zaman yang terdahulu. Itu bila cerita berkenaan dengan Nabi Adam AS, tinggi Nabi Adam ni 60 hasta. Tinggi Nabi Adam 60 hasta. Ada kata 70, satu riwayat 70 hasta. Dan muka lebarnya 5 hasta. Jadi itulah ahli syurga nanti, itulah badan. Maknanya badan kita pun akan jadi besar. Bagaimana boleh jadi besar ni? Minum susu ke? Banyak. Boleh besar. Tulang panjang. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh buat apa sahaja. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya kursi ahli neraka akan sebesar bukit Uhud. So mana tu bukit Uhud? Sebesar bukit Uhud 3 km kursi. Allah Taala boleh buat ahli neraka jadi besar, gigi mereka jadi besar, tulang-tulang mereka, dan Allah Taala bakar dan keluar dan nanah darah-darah daripada mereka, iaitulah menjadi minuman ahli syurga, ahli neraka. Ya Bismillah. Hatta law dakhalu fi hujri dabbin, mengikuti kamu akan ikut perjalanan umat-umat yang terdahulu sedikit-sedikit. Zira'an bi zira', seperti mana kalau Yahudi dan juga Nasrani mereka beribadat pada Yahudi pada hari Sabtu, Nasrani pada hari Ahad, maka kamu juga akan ikut. Jadi kamu hanya sembahyang Jumaat saja. Ada dah hari ini sembahyang Jumaat saja. Itu pun minggu ketiga, minggu pertama tak sembahyang. Minggu kedua tak sembahyang, minggu ketiga pergi. Pergi pula. Kalau 3 kali berturut-turut tak boleh, nanti Allah Ta'ala tulis dalam hati nifak, sifat nifak, takut juga dia. Sembahyang lain tak sembahyang, dia ke Jumaat saja. Seperti mana Yahudi hanya sembahyang pada hari Sabtu saja, dan Kristian hanya sembahyang pada hari Ahad. Umat Islam sepatutnya ibadahnya tiap-tiap hari, 5 waktu satu hari. Akhirnya ada yang mengikuti perjalanan umat yang terdahulu, akhirnya mereka memilih Jumaat je untuk beribadat. Yang ini pun Nabi SAW dah sebut. Hatta law dakhalu fi hujri dabbin, sehinggalah mereka masuk ke dalam lubang biawak dab. Lubang hujrin, lubang dabbin, dab ini biawak pasir dia panggil. Halal, boleh dimakan. Bezanya dengan biawak biasa ni lidah. Lidah biawak biasa ni bercabang. Lidah biawak dab ini dia serupa lidah manusia. Harganya RM7 seekor di Pakistan. Saya belajar Pakistan tu, seekor RM7. Dan binatang ni pesel dia, kalaulah sebelah dia memang 12 jam, 13 jam tak mati. Tegak gitu ya. Dia payah nak mati tak. Duduknya di bumi Madinah. Mekah tak ada tak. Mekah tidak ada tak. Yang ada tak banyak di Madinah. Sebab itu ketika Khalid ibn Walid ini dengan Maimunah, isteri Nabi SAW, dia ni adik beradik. Maka Nabi SAW jemput dalam satu majlis perkahwinan, dihidangkan dengan daging dab. Daging dab. Jadi Nabi tak makan. Sahabat tanya, aharamun hiya, apakah diharam ya Rasulullah? Nabi kata, tidak, sesungguhnya dia bukan daripada negeri aku. Maknanya negeri Nabi Mekah. Jadi Mekah tak ada, maka Nabi SAW tak biasa dengan bab ini, maka Nabi dia tak makan. Sebab itu dalam bab makanan ini, biasa tak biasa. Kita dah biasa makan ketak, kita makan. Kita dah biasa makan udang, biasa. Tapi orang yang mazhab Hanafi, dia tak biasa makan udang ni. Dia tengok udang pun geli-gelemah dia.
Maka mazhab Hanafi meletakkan udang haram. Udang adalah haram, ketak haram, sotong haram lagi. Sebab itu keadaan pada mazhab Hanafi. Baik. Jadi dhab ini binatang yang ada dia ada lubang dia. Sebab disebut hujri dhabin, duduknya sehinggalah mereka Yahudi ni masuk ke dalam lubang dhab. Ini hanyalah gambaran bahawa lubang dhab ni sempit, kotor, panas, busuk lubang dhab ni. Jadi Yahudi buat benda-benda yang kotor, benda yang tak masuk akal, benda yang manusia tak suka, tapi umat Islam ikut juga. La tabahtumuhum, kamu juga akan ikut mereka. Walaupun dalam keadaan yang sukar, yang susah, walaupun keadaan yang tidak baik, yang menyakitkan. Hari ni orang tengok barat, Yahudi dah seumpama bertindik, dia bertindik juga. Bertindik pusat. Ini ikut. Idol lah walaupun sakit. Kemudian bertatu dan seumpamanya. Manusia ikut. Dari segi pakaian, kadang-kadang tengok Yahudi pakai pakaian yang tebal-tebal. Negara dia tak apa musim sejuk. Di Malaysia aku pakai dia tengah-tengah hari panas-panas tebal-tebal. Apa nak ikut? Style. La tabahtumuhum, kamu akan ikuti mereka. Qulna, lalu kami tanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, yang kamu maksudkan umat kamu akan mengikuti perjalanan umat-umat yang terdahulu itu adalah Yahudi dan juga Nasrani. Qala faman, maka jawab Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi Yahudi dan Nasrani ini yang kita sentiasa baca dalam surah Fatihah. Jangan kita tak tahu, dalam surah Fatihah yang kita sentiasa baca, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan golongan yang engkau murka. Maghdub, yang engkau murka, yakni Yahudi. Waladhdallin, dan bukan golongan yang sesat, yakni Kristian Nasara. Tiap-tiap hari kita baca tu supaya kita tahu musuh kita siapa. Yahudi dan juga Nasrani ini. Memang Allah Ta'ala namakan maghdub. Mengapa maghdub? Maghdub ini dimurkai kerana orang Yahudi ini ilmu ada, kitab ada, ilmu ada, pengetahuan pun banyak, tapi tak ikut. Maka maghdub, dia dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nasara ni dia ada kitab, bukan tak ada. Yakni kitab Injil, tetapi mereka ni sentiasa buat ikut akal, menjadikan dia adalah manusia yang sesat. Kristian ni sesat sebab dia banyak ikut akal. Seperti mana yang disebut berkenaan dengan puasa. Mereka pernah berpuasa sehinggalah satu ketika puasa yang akan datang dijangkakan dalam musim panas. Bila dalam musim panas mereka tak daya nak puasa, mereka bertemu dengan ulama-ulama mereka dan bermasyuarat. Dia kata kita pindah. Puasa tahun ni bukan dalam bulan sekian, tapi kita awal sikit supaya biar dalam musim sejuk. Habis saja mereka puasa 30 hari, ulama mereka kata kita tambah 10 hari lagi lah, sebab kita dah ubah tu, maka Allah Ta'ala marah. Jadi kita pujuk Allah dengan 10 lagi. Jadi tambah 10. Lepas tu dalam Kristian dia ada puasa 40 hari. Ini pindah. Seperti mana ada orang nak pindah sembahyang Jumaat umpamanya. Kita sembahyang Jumaat Khamis lah. Sembahyang Jumaat itu ada progres tak boleh jadi. Ada cerita Hindustan ke, jadi kita awal kelas sikit sembahyang Jumaat. Namun sembahyang Jumaat buat Khamis umpamanya. Betul. Jadi dengan sebab itu meminda ini adalah manusia yang sesat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut Yahudi ini maghdub, yang dimurkai, dan Kristian itu yang sesat. Yang itu diantaranya. Dan ulama kembangkan lagi maknanya orang yang mengikuti jalan keduanya. Tak apa, siapa-siapa saja ia ikut cara Yahudi, ia ikut cara Nasrani, termasuk dalam bab ini, termasuk dalam Yahudi dan juga Nasrani. Jadi Nabi SAW beritahu perkara ini kepada umatnya. Maksudnya Nabi beritahu ini supaya jangan buat. Bila kamu buat, banyak benda buat, maka sudah tentulah akan datang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentulah ia di antara tanda-tanda yang
akhir zaman, bila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengikuti cara Yahudi dan juga Nasrani, dan juga mereka-mereka yang satu aliran dengan Yahudi dan juga Nasrani ini. Hari ini kita berdepan dengan masalah jerubu. Walaupun Al-Quran menyatakan fartaqib yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin, tunggulah kamu saat di mana Allah Ta'ala akan datangkan jerubu daripada langit, ataupun di atas kamu ni akan banyak jerubu. Ya, jerubu ni walaupun yang buat kajian ini kata datang asap dan seumpamanya, memang dukhan dengan makna asap boleh berlaku. Dan Allah Ta'ala menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah zahirlah kerosakan di atas muka bumi ini disebabkan tangan-tangan manusia. Sebab tangan manusia ni lah maka bumi akhirnya menjadi musnah, dan tangan manusia inilah juga yang menjadikan hari ini semua perkara yang manusia buat kebanyakannya adalah untuk keuntungan semata-mata, tanpa mempedulikan kepada manusia yang lain. Itu hari ini satu kajian yang menunjukkan berkenaan dengan bagaimana golongan kapitalis yang memegang perniagaan dunia ni, mereka menjadikan rakyat ataupun manusia ni sebagai tikus putih untuk menguji saja. Sebab itulah hari ini manusia bincang bab kolesterol. Kolesterol ini mengikut satu kajian yang dibuat datang daripada gula. Kita rasa telur, santan, nasi lemak, itulah kolesterol. Tapi kajian kata kolesterol ini bermula daripada gula, daripada gula putih. Bila manusia makan gula ni, maka sudah tentulah dia akan menjadikan urat-urat ni dia akan keras. Dan urat yang keras inilah disebabkan kepekatan gula dalam darah ini menjadikan sangkut, lemak-lemak tu akan sangkut. Kerana orang zaman dahulu mereka makan santan, makan apa makan. Negara yang paling banyak makan telur ni di antaranya Jepun. Di Jepun tidak ada sangat manusia yang ada penyakit kolesterol ni. Yang banyaknya di Amerika. Di Amerika di antara negara yang paling banyak manusia penyakit kolesterol. Kenapa? Yang pertamanya minuman, dengan Pepsi-nya, dengan Coca-Cola-nya yang sangat manis. Satu teh itu bukan 8 sudu, rupanya 16 sudu. Kemudian dihidangkan pula dengan makanan ringan. Makanan ringan, dengan ayam, dengan benda ni makan. Jadi benda tu dah manis, maka masuk makan. Maka disitulah sangkut, lemak-lemak ni sangkut kerana gula yang banyak tadi, yang itu menjadikan kolesterol yang tinggi. Apa yang mereka buat? Mereka cipta satu ubat. Satu ubat ini dijual kepada rakyat Amerika untuk menghapuskan, menghilangkan kolesterol. Jadi bila makan ubat ni, ramailah orang beli ubat. Setiap kali nak makan minum ni, mereka akan, selepas tu mereka akan makan minum. Jadi ubat tu cukup laris, menghasilkan berbilion-bilion keuntungan daripada jualan hasil ubat ni. Tapi orang yang makan ubat ni akan ditimpa penyakit lemah, tenaga batin. Maka satu syarikat ni keluar Viagra pula. Orang pun beli Viagra pula. Maka untung berbilion-bilion pula. Begitu je pusingan dia macam tu. Jadi yang kena jadi mangsa manusia lah. Manusia lah, rakyat lah yang menjadi mangsa, yang untuk hasil daripada perkara-perkara seperti ini. Maka dengan sebab itulah lihat kepada diet orang-orang dahulu, orang tua dahulu makan lemak macam biasa, tak ada masalah. Kemudian mereka makan sambal, makan pedas. Ini juga sebahagian di antara yang terbaik untuk jantung, untuk jantung. Ini di antara kajian-kajian yang dibuat. Baik, Yahudi sentiasa dalam bab perubatan, dalam bab apa sahaja, Yahudi menafikan, tak boleh orang lain contohnya. Dia kata begini, bagi dia boleh. Sebab itu kita lihat bagaimana kanak-kanak yang berada di Israel. Mereka kecil-kecil lagi dilatih main senjata. Senjata dia boleh, budak-budak sekolah rendah ni dah boleh menembak dan seumpamanya. Ada pun anak-anak Islam tak boleh, dia kira pengganas dan seumpamanya. Begitulah juga
masalah-masalah yang lain, termasuk garam dan seumpamanya. Garam ni sebenarnya baik sebenarnya untuk tubuh badan manusia. Kurang garam, banyak manis, maka daging manusia terluput. Seperti orang kencing manis kerana kekurangan gulanya banyak, garamnya kurang. Sedangkan garam ini sebahagian besarnya menolak penyakit-penyakit kanser dan seumpamanya. Sebab itulah lihat bagaimana laut ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Dan laut ini bila masuk saja air daripada sungai ni, daun ke batang kayu ke, lama-lama hampir hancur semua sekali. Dengan kekuatan masing darat tersebut, dia tolak habis. Sebab itulah dalam laut ni banyak minyak. Kerana pokok-pokok apa sahaja, daun-daun yang masuk semua hancur, akhirnya dia mendap ke dalam bumi. Dalam masa jangka yang lama, maka daripada pokok-pokok dan seumpama inilah yang menghasilkan gas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan setiap daun yang hijau itu dia ada sumber matahari yang memancarnya, dan dia ada sumber api padanya. Ini juga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin berkenaan dengan perkataan akhdar yang ini hijau. Mana daun-daun yang hijau itu penuh dengan kandungan-kandungan yang berunsur tenaga. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Jadi keterangan daripada hadis ini, umat Islam akan mengikuti jejak langkah ataupun cara hidup orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Ini ketika penjajah menjajah negara kita, dan dia pula dalam keadaan orang-orang yang telah pun dia berpuas hati. Sebab itulah kalau dahulu, kalau nak jadi tentera, dia kena minum arak, dia kena pandai berjoget, dia kena pandai itu. Makna barat letakkan cara dia. Jadi manusia ikut, dan menjadi satu kebanggaan bagi negara-negara yang baru merdeka ni mengikut cara penjajah. Bangga mengikut cara penjajah. Hinggalah dalam urusan yang kecil dan perkara yang tidak munasabah pun manusia akan ikut. Banyaklah perkara-perkara yang tidak munasabah oleh kerana barat buat, maka manusia buat, umat Islam buat. Kerana apa? Kerana barat buat. Jadi dengan sebab itulah hari ini kadang pesel rambut, rambut yang disebut sebagai qazak dalam bahasa Arab, yang Nabi SAW larang. Qazak ni maknanya mencukur separuh dan tinggal separuh. Rambut pang hari ini dia sebutlah di Nabi SAW. Nabi SAW melaknat, dia letakkan laknat kepada yang mengqazak ataupun yang meletakkan rambut ini sebahagian cukup, sebahagian tinggal. Dalam Islam tak boleh. Islam tidak membenarkan membuat demikian. Bila buat demikian, sudah tentulah dia bercanggah daripada cara Islam. Nabi ni bila dia sebut, sebenarnya ada satu benda yang hari ini orang buat kajian, termasuklah tidur di tempat yang sebelah cahaya matahari kena ke badannya, sebelah lagi tak kena. Maknanya kita tidur sebelah badan kita ni kena cahaya matahari, sebelah lagi tak kena, separuh. Jadi Nabi larang. Begitulah juga Nabi larang pakai selipar sebelah berjalan. Nabi larang. Nabi kata siapa yang ada sebelahnya, cabutlah sebelah. Jangan pakai sebelah. Sebelah lagi tak ada hilang. Umpamanya main balik rumah pakai sebelah selipar, tak boleh. Kerana apa? Di segi panas kepada manusia, dia akan jadi tidak seimbang, boleh mendatangkan penyakit. Jadi begitulah juga bila Nabi SAW larang dalam bab berkenaan dengan rambut dan seumpamanya, maka sudah tentulah ada satu benda yang memudaratkan manusia. Contohnya, jikalau orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak yang kotor dan sempit itu, maka orang Islam akan terus mengikuti mereka. Maksudnya dalam apa sahaja urusan, termasuk dalam politik. Yang memisahkan di antara agama dengan politik adalah ajaran Kristian. Malik Kaisar, untuk raja-raja, untuk gereja-gereja, tak boleh campur aduk. Inilah di antara ajaran yang memisahkan agama dengan politik yang disebut sebagai sekular. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW memberi peringatan berkenaan dengan perkara-perkara ini, supaya manusia berlepas diri daripada ikutan-ikutan. Kerana Islam ada tamadun, Islam ada
cara tersendiri, dan Islam tidak mengikut golongan-golongan yang hanya mengikut hawa nafsu. Dipanggil golongan ahwa, yang mengikut hawa nafsu semata-mata. Sebab itulah dalam Nabi SAW sebut dalam bab berkahwin, Nabi sebut tunkihul mar'ah, nikahlah perempuan itu li arba', kerana 4. Nabi sebut wali nasabiha, kerana nasab keturunannya, wali hasbiha, kerana seorang yang baik, kemudian kerana keturunan yang baik, kemudian kerana agama. Maka kata Nabi, fasfar, pilihlah yang agama. Tarabat yadak, maka kamu akan selamat. Jadi ulama hadis bahas, dia kata ada di antara golongan Yahudi, Nasrani dan juga golongan musyrikin Mekah. Mereka ni ada cita rasa masing-masing. Yahudi kalau dia kahwin kerana nak cantik. Nasrani kalau dia kahwin kerana harta. Musyrikin Mekah kalau dia kahwin dia kerana nak mencari nasab keturunan yang baik-baik. Maka Islam datang yang baru, kahwinlah dengan orang yang mempunyai agama. Jadi dengan sebab itulah agama memainkan peranan yang sangat penting. Apabila Hawarzmi, seorang pakar matematik Islam, ditanya berkenaan dengan perkahwinan isteri macam mana contohnya, dia kata aku ni bukan ulama fiqh, kena ulama matematik, ilmu riyadhiyah atau ilmu hisab. Jadi bagaimana aku nak ceritakan kepada kamu melainkan melalui angka juga. Dia kata kalau kamu kahwin dengan seorang perempuan, seorang wanita yang ada agama, maka letak angka 1. Agama tu 1. Bila dia ada harta, letak kosong sebelah, jadi 10. Apabila dia cantik, letak 10. Letak kosong lagi, maka akan jadi 100. Kalau dia keturunan yang baik, maka letak kosong lagi, maka jadi 1000. Tetapi kalau agama tak ada, yang tinggalnya kosong saja. Jadi dengan sebab itulah agama memainkan peranan yang cukup penting di dalam mengenal apa sahaja yang Islam bawa dan yang mana juga musuh-musuh bawa. Kita akan dapat tahu kepincangan mereka bila kita ada ilmu berkenaan dengan agama ini. Dan Nabi SAW menyebut hujri dhab. Dhab ini biasanya ubat kuat lah, orang tahu dhab ni. Kalau pergi Madinah umrah umpamanya, ada je kadang orang minyak dhab. Jadi dhab ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia berada di bumi-bumi yang terpilih lah. Di Pakistan ada, di Madinah ada, di Malaysia tak ada dhab. Malaysia ada biawak ada. Biawak. Cuma orang bawa dhab daripada negara Arab bawa ke sini. Baik. Jadi Nabi ni dia buat perumpamaan sesuai dengan kehidupan orang Arab dia tahu. Sebab itu Nabi tak pergi jauh nak buat perbandingan, nak buat contoh. Nabi sebutkan lubang dhab. Dhab ini dia ada kadang-kadangnya dia ada 2 lubang. Satu lubang dia masuk, satu lubang dia keluar. Itu bila anjing kejar, dia masuk dalam lubang, anjing tunggu tak keluar dah. Rupanya keluar tu lubang sana dah. Jadi dhab ini juga sebahagian daripada binatang yang biasa orang Arab lihat. Lebih-lebih lagi yang duduk di Madinah. Maka Nabi SAW mengumpamakan. Sebab itulah dalam bab cakap seumpamanya buat perumpamaan, yang tidak jauh daripada sekeliling, supaya mudah dipahami. Di zaman sekarang ini kita dapat melihat kenyataan sabda Rasulullah SAW. Ramai orang Islam yang telah kehilangan pegangan dalam kehidupan. Mereka banyak meniru cara hidup Yahudi dan Nasrani, sama ada mereka sedar ataupun tidak. Sedar memang saja buat ataupun terikut-ikut cara Yahudi dan juga Nasrani. Mereka telah terperangkap dengan tipu helah Yahudi dan Nasrani, dan ramai pula di kalangan mereka yang telah menjadi alat dan tali barut Yahudi dan juga Nasrani. Hari ini Yahudi
perancangan yang paling besar sekali nak mewujudkan Israel Raya. Israel Raya ni dia akan memakan negara, di antaranya Saudi itu sampai ke Hebar, akan masuk ke negara Iraq, sampailah ke Sungai Furat dan jelas sana dia akan ambil negara yang besar yang dinamakan Israel Raya. Untuk tujuan itu mereka cuba untuk meruntuhkan Masjid Aqsa. Ini tujuan mereka yang besar, nak meruntuhkan Masjid Aqsa. Hari ini sekeliling ataupun ada dah batu-batu asas untuk mereka namakan sebagai haikal yang mereka nak bangunkan. Namanya haikal. Haikal ini tempat ibadat. Dan mereka juga telah pun bersetuju bersama dengan Kristian untuk Yahudi dengan Kristian ini dia sentiasa baik. Sebab Yahudi ada kepentingan dengan Kristian. Di antara kepentingannya beberapa barang peninggalan sejarah yang terdahulu ada pada orang Kristian. Jadi dengan sebab itulah mereka sentiasa berbuat baik. Sebab itulah di antara NGO, dia ada 70 ke 80 NGO yang diasaskan oleh Yahudi dan juga Nasrani yang bersetuju untuk meruntuhkan Aqsa ini. Sebab itu di bawah Masjid Aqsa ni dia banyak digali buat terowong yang begitu banyak di bawahnya, supaya kalaulah berlaku gempa bumi sikit maka Masjid Aqsa ni akan runtuh. Dan di bawah Masjid Aqsa tu ada maktabah mereka, ada perpustakaan. Di bawahnya ada tempat ibadat. Dia walaupun nampak kita nampak belah atas je, belah bawah tu dia siap dengan perpustakaan dia, tempat dia masuk ke bawah yang cukup cantik. Dan sebelah hadapan mereka gali terowong yang banyak atas alasan nak mencari barang-barang peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di atas dasar kononnya sejarah untuk cari barang-barang mereka buat galian banyak terowong, semata-mata tujuan kalau berlaku gempa bumi maka masjid itu akan runtuh. Itu tujuan mereka. Senanglah mereka untuk bina haikal. Dan Yahudi juga membina sebanyak-banyaknya tempat rumah ibadat mereka di sekeliling. Rumah-rumah itu dibuat tempat ibadat mereka, walaupun tak ramai orang untuk ibadat dan tempat mereka, tetapi sengaja mereka kepung Masjid Aqsa ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kemuliaan Masjid Aqsa dalam Al-Quran, dalam kisah Isra dan juga Mi'raj, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itulah menjadi satu kewajipan kepada umat Islam hari ini dalam diri dan jiwa kita ini, berdoa berusaha supaya bumi Aqsa ini bebas daripada cengkaman Yahudi. Sebab itulah Yahudi dan juga Kristian ini sentiasa nak mencengkam tempat ibadat ini. Mereka juga mendakwa tempat itu milik mereka. Sedangkan haikal ataupun tempat Nabi Sulaiman alaihissalam bukan di tapak tersebut. Mereka cuba cari. Dan mengikut sejarahnya, bumi Palestin ini adalah bukan milik Yahudi. Sebab Yahudi kata di tanah untuk nenek moyang kami asal. Selepas dibuat kajian, tak ada langsung, kerana penghuni bagi bumi Palestin ini dia bukan orang Yahudi. Asalnya bukan orang Yahudi. Dia kembali kepada orang Arab sebenarnya. Maka mereka nak bukan apa, di atas dasar ada satu ungkapan, siapa yang nak mentadbir dunia maka ambillah Baitul Maqdis. Jadikan Baitul Maqdis ini sebagai pusat pemerintahan. Siapa nak pegang dunia. Dan juga ketika berlaku Isra dan juga Mi'raj, ketika Nabi naik dan juga turun di tempat yang sama, maka ulama menyatakan bumi Aqsa ini merupakan bumi dipanggil Matarus Sama, yakni airport bagi naik ke langit, dan juga di antara bumi yang pendekat sekali dengan langit. Bumi yang pendekat dengan langit, yakni bumi Aqsa ini. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyatakan bumi Aqsa ini adalah sebahagian daripada bumi Ardul Mahsyar wal Mansyar. Pada mahsyar nanti sebahagiannya masuk bumi Aqsa ini. Itu bagaimana ia terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa malaikat meniup sangkakala di atas batu Sahra, yakni kubah. Kita lihat kubah yang dipanggil kubah Sahra, di bawahnya ada batu. Malaikat akan berdiri di situ meniup sangkakala.
Jadi oleh kerana itulah Salahuddin Al-Ayyubi pernah mengharamkan senyuman. Aku tak akan senyum selagi mana bumi Palestin tidak dibebaskan. Itu kalau dalam gambaran lukis, orang buat lukisan gambar Salahuddin Al-Ayyubi, memang dia tak senyum muka masanya. Itu maknanya sebelum pembukaan pembebasan kota Palestin, yakni bumi Aqsa tersebut. Jadi Yahudi menampak di situ. Hari ini betul-betul umat Islam berada dalam keadaan yang begitu membimbangkan. Walaupun mereka duduk dalam bumi mereka sendiri, tapi Yahudi telah membuang nama Palestin ini. Kalau tidak kepada peta hari ini, tak ada dah bumi Palestin. Yang tulisnya adalah Israel. Ini yang berlaku pada hari ini. Bahkan negara Palestin mengikut di dalam peta-peta mereka telah pecahkan. Sehingga kan Palestin ini menjadi sebuah negara belang. Dia panggil belang harimau. Belang harimau maknanya bumi Palestin ni sikit. Nak balik ke Palestin, daripada tompok sini dia akan keluar, lalu dalam bumi Israel, kemudian masuk pula bumi Palestin, keluar pula dalam bumi. Kerana dia telah pun dipecah-pecahkan. Inilah di antara tujuan untuk melemahkan umat Islam. Bila umat Islam dipecah-pecahkan, maka lemahlah umat Islam. Termasuklah apabila ada di kalangan orang Palestin yang mengelarikan diri luar negara, dia kata kalau tak balik dalam masa 5 tahun, berapa tahun, maka hilanglah kerakyatannya. Ini ayat yang berlaku kepada ramai di antara rakyat Palestin yang duduk di negara-negara luar. Bila tak balik dia kira bukan lagi rakyat. Dan kalau ikut kepada nisbah Yahudi di Palestin ini, dia tak amat, dalam 20% saja. Yang lainnya diambil daripada Uganda, ambil daripada negara-negara yang lain, buat rumah, kemudian panggil orang luar masuk. Tujuannya supaya diramaikan orang bukan Islam, dan dengan sendirinya orang Arab akan menjadi orang Arab Palestin akan menjadi makin kurang. Ini di antaranya. Jadi Nabi SAW pesan. Sebab apa Nabi pesan ini? Yang pertamanya membimbing sahabat dan juga umatnya berkenaan dengan kejahatan Yahudi ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, fariqun kadzabtum wa fariqun taqtulun. Sebahagian Nabi dibunuh oleh orang Yahudi dan sebahagian ini mereka mendustakan. Sebab itulah lihatlah kepada bagaimana Nabi Isa AS yang dibunuh. Nabi Isa ni cuba dibunuh oleh orang Yahudi, tapi Allah Ta'ala gantikan ketuanya sendiri, digambarkan muka seperti Nabi Isa, lalu mereka bunuh dan mereka salib. Yang hakikatnya barrafa'ullah, Allah Ta'ala angkat Nabi Isa AS. Nabi Zakaria digergaji Yahudi. Begitulah juga para Anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka bunuh. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan ketika menafsirkan ayat fafariqun taqtulun, sebahagian lagi kamu bunuh. Maka yang dibunuhnya adalah para Anbiya selama 300 orang satu hari. Mereka membunuh umat yang sangat jahat ini. Sebab itulah apabila mereka menggubal satu kitab yang baru namanya Talmud. Kitab Talmud ini diantaranya dijadikan protokol Yahudi yang meletakkan bahawa orang yang bukan Yahudi diseumpamakan umpama babi dan juga anjing, boleh dibunuh bila-bila masa saja. Sebab itu kes baru ni, apabila kanak-kanak dibakar di bumi Palestin, seorang budak dibakar oleh orang Yahudi. Mereka begitu mudah untuk membunuh. Bila mereka bunuh umat Islam, mereka kata itu di atas dasar keselamatan, atas dasar itu. Bila mujahidin, bila umat Islam membunuh orang Yahudi, maka ini keganasan. Inilah yang berlaku. Istilah-istilah inilah yang digunakan. Inilah yang Nabi SAW sebut akhir zaman nanti, sayusammi bighairi ismih, akan berlaku penukaran nama-nama. Yahudi buat atas dasar keselamatan, orang Islam buat maka dia kata ini peganas. Sebab itu istilah hari ini, bila bawa-bawa raya-raya ni, maka rasuah. Bila dah besar-besar 3-4 juta, komisen. Dia tukar semua. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW sebutkan dua musuh ini. Banyak lagi musuh hari ini, tetapi
Yang inilah asas kepada yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis yang mutaakhir juga menyatakan lihat betapa pekanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada musuh-musuh Islam, Yahudi dan juga Nasrani inilah yang merupakan musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Madinah. Madinah ni ada 3 kelompok Yahudi. Satu Bani Quraizah, satu Bani Qainuqa, satu lagi Bani Quraizah. Jadi Bani Nadir, Quraizah, Nadir, Qainuqa. Bani Nadir ini pernah cuba untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jemput Nabi datang ke kabilah dia, datang ke kampung dia. Dia suruh Nabi berdiri di situ, dia naik atas rumah dia, dia ambil batu penggiling tu, lalu dia dijatuhkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam beritahu kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbondong sedikit, jatuh. Maknanya ada perancangan nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup lagi dalam peristiwa Khaybar, seorang wanita diracunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peha kambing. Nabi ni dia suka makan peha kambing yang depan. Dia tahu Nabi minat, dia isi racun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Abu Bakar pun makan, seorang sahabat makan. Sahabat makan, dia telah mati dia. Nabi ketika dia makan, daging itu bercakap, sesungguhnya aku diracun. Dan Nabi SAW buat, Abu Bakar pun buat. Sebab itu bila Nabi SAW sakit, ia membawa kepada wafatnya. Ucapan Nabi kata bahawa daging yang aku makan semasa Khaybar yang beracun itu, racun itu telah pun memutuskan saraf-saraf aku. Itu ulama sirah menyatakan Nabi ini matinya syahid kerana matinya diracun. Nabi mati diracun oleh orang Yahudi. Jadi Yahudi memang mencari bagai-bagai helah. Sebab itulah padan bila Nabi SAW memerintahkan ketika selepas daripada peperangan Ahzab, maka Nabi memerintahkan sahabat pergi memerangi Bani Quraizah yang telah pemukir janji. Dan Nabi menyatakan kepada sahabat pergi segera, la yusalliyan al-asar illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu sembahyang asar melainkan di Bani Quraizah. Sahabat pergi. Sehinggalah waktu asar masuk, maka ada sahabat yang sembahyang dalam perjalanan, ada sahabat yang sembahyang di Bani Quraizah dan ditangkap di sana dan diletakkan hukuman. Semua laki-laki yang dewasa dibunuh semua. Kemudian mana laki-laki yang remaja ni dilihat, kalau balik bunuh. Nak kena balik tak balik tengok bulu hari-hari. Rasa tumbuh je bunuh. Yang tinggal kanak-kanak dan juga orang perempuan. Jadi ini yang berlaku. Sebab itulah Yahudi mereka bercita-cita untuk mengambil Arab Saudi ini. Di antaranya Khaybar, tempat untuk nenek moyang mereka. Mana tempat yang ada Yahudi, di segi sejarahnya mereka akan datang semua. Termasuklah negara Yaman. Yaman ni pernah diperintah oleh Yahudi yang membakar Ashabul Ukhdud. Jadi di Yaman ni kadang-kadang orang Jerman datang. Jerman datang 3-4 orang datang. Kenapa? Melihat tanda-tanda tempat tapak untuk nenek moyang mereka. Mereka perhati. Jadi dengan sebab itulah Yahudi juga bercita-cita nak ambil Khaybar. Khaybar ni tempat untuk nenek moyang mereka, yang mana Nabi SAW pernah mengepung kota Khaybar beberapa lama. Sehinggalah dapat dibuka kota Khaybar. Dan Yahudi pada waktu itu di dunia bertempiara lagi ke merata dunia ini. Itulah Yahudi ni umat yang sangat jahat. Bila dalam kes berkenaan dengan tentera Nazi Hitler, apabila dia suruh banduan gali lubang, lalu dibawa orang-orang Yahudi ini diletakkan dalam lubang tersebut, lalu diarahkan supaya kamus tanam hidup-hidup Yahudi. Lalu tak tergamar orang yang bukan Yahudi, tak tergamar nak tanah hidup-hidup. Diarah tabuh kami tak sampai hati. Maka akhirnya dikeluarkan Yahudi. Letak pula orang banduan itu ada dalam arah Yahudi untuk kampung. Tak ada benda Yahudi pun
Jadi diberhentikan Yahudi tersebut, diangkat Allah tadi. Dia kata, aku nak perlihatkan kepada kamu. Kamu tak sanggup buat, tapi Yahudi sanggup buat. Jadi oleh kerana itu, Yahudi adalah umat yang sangat sangat jahat. Yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran berbagai-bagai kalimat cerita kisah berkenaan dengan Yahudi dan juga Nasrani ini. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW pesankan supaya kamu jangan menjadi manusia yang terikut-ikut dengan cara mereka. Walaupun sedikit, walaupun payah, walaupun perkara tersebut yang kadang-kadangnya tak bersama, kamu sanggup mengikutinya. Tapi tidaklah juga bercanggah jika sekiranya ada juga perkara yang baik. Jika sekiranya ada perkara yang baik boleh diambil. Kerana dalam Islam ada satu hadis Nabi SAW, al-hikmah tudalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang yang hilang. Jadi fa'anna wajadaha, bila-bila dia dapat ahaqu biha, maka dia berhak dengannya. Umpama selipar kita hilang, jumpa tu belakang dekat tepi pagar tu, hak kita ambil lah. Jadi hikmah tu Islam punya. Jadi siapa-siapa yang bawa hikmah, tak kira Yahudi ke Kristian ke, maka boleh ambil. Jadi dengan sebab itu ada Yahudi yang baik. Yahudi yang baik yang berislam, di antaranya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dia dipanggil ulama Yahudi. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia menanti beberapa hari nanti sehinggalah rombongan Nabi sampai. Maka dia lihat dan dia menceritakan bahawa aku melihat Nabi Muhammad SAW yang mana mukanya tak ada muka seorang penipu, seorang pendusta. Dan aku tanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah dia makanan pertama ahli syurga? Nabi jawab, makanan yang pertama ahli syurga adalah kabadus sama, jantung ikan. Ahli syurga akan makan jantung ikan. Orang tanya pula jantung ikan ni mana nak makan? Iaitu serahlah macam mana bentuknya, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala syurga dia. Jadi apa yang penting nak beritahu bahawa dia kata bahawa di muka Nabi tidak ada tanda sifat-sifat bohong. Kemudian Abdullah bin Salam ni memeluk Islam. Lalu dia kata, ya Rasulullah, Yahudi ni umat yang suka berpura-pura dan suka menipu. Maka kalau kamu nak tahu, suruh kamu. Lalu disembunyikan Abdullah bin Salam yang telah memeluk Islam. Lalu ditanya kepada Yahudi, bagaimanakah kamu berpendapat, pandangan kamu terhadap Abdullah bin Salam? Huwa khairuna, dia sebaik-baik di kalangan kami, anak orang yang baik, cucu pada orang yang baik. Tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai Islam. Dia kata Abdullah bin Salam syaruna ibnu syarina, dia orang paling jahat sekali, anak pada orang jahat, cucu pada orang jahat. Statement bertukar. Ini Yahudi yang sentiasa bertukar-tukar dan mereka tidak suka kepada mengikut Nabi SAW. Sebab itulah mereka merancang banyak perkara, termasuklah menjerat Nabi SAW, nak membunuh Nabi SAW. Inilah umat yang sangat jahat, yang pernah diceritakan kisah bagaimana di Palestin apabila seorang ibu yang hamil nak mengandung dan naik ke atas ambulans sampai satu sekatan jalan, maka dilihat ada perempuan Palestin yang sedang hamil. Lalu dia suruh turunkan dia, suruh berjalan setiap kaki dia ke hospital. Berapa tapak akhirnya mati ibu tersebut. Mereka memang suka. Dan termasuklah hari ini Masjid Aqsa telah pun diserang beberapa kali dan dikeluarkan anak-anak muda, tak dibenarkan, dan juga orang-orang tua yang biasa diizinkan pun tidak dibenarkan. Ini juga sebahagian daripada pengusuhan yang mereka ciptakan. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW sentiasa pesan dengan keadaan yang sangat jahat orang Yahudi dan juga Nasrani. Sebab itulah mereka membuat banyak perkara, termasuklah juga dalam hal makan minum ni. Makan minum manusia ni juga kadang-kadangnya
digunakan untuk menjadikan umat Islam ini lemah dengan pemakanan yang campur dengan perkara yang najis dan kotor. Jadi semoga Allah menyelamatkan kita daripada tipu helah mereka. Itu di antara yang disebut oleh pengarang ini berkenaan dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, kamu akan mengikuti jejak langkah Yahudi, umat-umat yang terdahulu, sedingkar demi sedingkar, sahasta demi sahasta, sehingga mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan juga Nasrani yang engkau maksudkan? Maka Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Dan hadis ini juga menjadi syarah ataupun menjadi tafsiran bagi sifat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin yang kita baca tiap-tiap kali ketika mana kita membaca surah Al-Fatihah yang Allah Subhanahu wa taala pesankan, ingatkan itulah musuh. Sebab itulah dalam ungkapan Huzaifah bin Yaman, la Islam liman la ya'riful jahiliyah, tak sempurna Islam kalau tak tahu jahiliyah. Jadi tak sempurna Islam kalau tak tahu musuh-musuh Islam. Maka surah Al-Fatihah di antaranya mendedahkan siapa musuh umat Islam. Maka dengan sebab itulah berhati-hatilah dengan musuh umat Islam. Jadi saya kira cukup sekali ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita di antara musuh-musuh ini. Allah SWT sebutkan di antaranya musuh dalam diri manusia. Yang pertama hawa nafsu, kemudian yang keduanya syaitan. Di kalangan jin ini syaitan, dan di kalangan manusia Yahudi dan juga Nasrani, dan orang-orang yang mengikuti jalan jejak langkah mereka. Jadi berhati-hatilah dengan musuh ini supaya dia tidak menjadikan tidak menenggelamkan, membabaskan kita daripada jalan yang benar. Wa anna hadza sirati mustaqimah, Allah Taala menyatakan inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah jalan tersebut, wala tattabi'u subul, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, menyebabkan kamu akan berpecah belah bila tidak ikut jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Mujibur Rahman. InsyaAllah lagi 2 minggu kita jumpa Kita tutup majlis kita dengan bersama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.